أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت جنازا شئت سهلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan Al-Jatuh Qasar, Pentadbiran Masjid, dan tuan-tuan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita sama-sama dapat berada dalam majlis ilmu di malam ni. Syukurnya terasa syukur sangat kita dapat berada dalam majlis ilmu. Tak kiralah di malam ni ke malam yang telah lepas dan malam-malam yang akan datang, insya-Allah. Kerana satu majlis yang sangat dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan taman ilmu. Taman ataupun kebun syurga, taman syurga. Maka besarnya, pentingnya ada. Jadi alhamdulillah lah tuan-tuan ya. Jadi malam ni insya-Allah saya nak ajak tuan-tuan kita tengok lagi kitab ni ya, tapi tak tahulah tuan-tuan ada bawa ke tak. Saya rasa ada ke tak, tapi tak apalah kalau bawa alhamdulillah. Kalau tak bawa pun insya-Allah kita akan bawa satu masa nanti. Jadi buku dengan kecilnya tapi masya-Allah padatnya ulama nak mengeluarkan fatwa dalam buku beliau ini. Allah cukup menarik sekali. Dan saya terjemuh, saya ambil daripada buku tu mengenai ilmu saja, bab ilmu saja. Bab lain saya tak ambil ilmu cantik sangat. Syarahnya, penerangannya cukup bagus. Tu saya ambil dan saya terjemah. Jadi tuan-tuan malam ni insya-Allah kita tengok siapa tak ingat kita sampai di mana minggu lepas, bukan minggu lepas dah beberapa bulan lepas. Tak apalah, kita tengok di bab kelebihan ilmu. Kita tengok di bab kelebihan ilmu. Jauh manakah kelebihan ilmu menurut pendapat Syekh Alawi Al-Haddad ini. Baik, kalau tuan-tuan ada buku ni, buku surat muka 8 tuan-tuan, kalau ada. Baik, kita tengok kelebihan ilmu. Kata Syekh, ilmu adalah semulia-mulia permata dan mempunyai kelebihan yang tidak terhingga. Itulah Syekh membayangkan ataupun membandingkan ilmu ini mulianya seumpama permata. Mana bila sebut permata ni semua kita nak permata. Kalau permata Russia, Zamrud Russia tu hijau cantik, harganya mahal sekali. Kalau kat Sabah permata mutiara pun mahal dan cantik. Ulama maka membandingkan ilmu itu seperti permata. Maka itulah mana permata itu satu perkara yang mahal, maka ilmu lebih lagi lah. Cukup bernilai sekali ilmu dan mempunyai kelebihan yang tidak terhingga. Ilmu pula mempunyai kelebihan yang tidak terhingga ilmu. Kalau orang yang duduk kampung ilmunya sikit, tak banyak, jadi lebay kampung. Lama-lama nak jadi juru nikah. Lama-lama jadi imam. Kalau ilmunya tinggi lagi, sampai ke maktab perguruan, jadi cikgu. Kalau ilmunya tinggi lagi, ada master dah, ada PhD, pensyarah universiti. Begitulah kelebihan ilmunya. Mana ada ilmu tu itulah.
Orang belajar pondok pula ilmu, baca kitab I'anatul Talibi, kitab macam-macam. Jadi tuan guru dah. Kerana mulianya ilmu. Dah Allah, itulah ilmu. Sudah tentu mempunyai kelebihan yang tidak terhingga. Kelebihan. Lepas tu kita, Syekh Alawi kata, bab ilmu ni dia kata ilmu adalah ibadat hati. Ilmu adalah ibadat hati. Dan puasa solat, puasa itu adalah ibadat anggota kita. Solat itu ibadat anggota, melalui anggota kita. Maka ilmu adalah ibadat hati. Kedua-dua ni penting, tak boleh nak pisahkan. Tak boleh nak pisah antara ilmu dan ibadat. Ilmu, ibadat hati penting. Kalau hati tak elok, tak comel, handsome macam mana pun, comel macam mana pun tak jadi. Kalau hati tak comel, hati busuk. Sebab tu hati, maka ilmu adalah ibadat hati. Masya Allah. Ibadat hati. Adapun ibadat anggota seperti solat, itu ibadat anggota. Maka kedua-dua ni penting. Kita tak boleh nak pisahkan antara satu sama lain. Tak bolehlah bila sudah solat maghrib, ada kuliah maghrib, kita balik rumah, isyak datang, tak dengar kuliah maghrib, datang isyak. Itu dia kata menunaikan ibadat anggota saja, tak tunaikan ibadat hati. Ada setengah sanggup betul dah. Pas solat maghrib tu balik tengok bola. Bila lepas isyak datang, sanggup tinggal kuliah maghrib. Saya. Inilah orang tak tahu nilai ibadat hati. Betullah kita ilmu ni adalah ibadat hati. Betullah kita kena dengar, kita duduk. Hati kita ni. Masya Allah, bila kita dengar, kita dapat ilmu. Itulah pahalanya. Ibadat hati. Baik. Justru tidak ilmu itu mesti diamalkan. Maka ilmu mesti diamalkan. Kalau tak diamalkan, jika tidak diamalkan, maka akan jadilah ilmu itu seperti debu yang bertaburan, yang tidak mempunyai manfaat lagi. Ilmu ni kena amal. Kalau tak amal kan, tak ada guna apa ilmu. Kalau tak amal, seperti debu yang bertaburan. Debu, apa faedah debu dah? Masuk dalam hidung, sesemua lah debu. Begitu ilmu yang kita tidak amal, tak ada manfaat lagi. Sebab tu bagusnya tuan-tuan, kita ni Allah, jangan kita tinggal dua perkara ni. Jangan tinggal. Iaitu ilmu dan beramal. Ilmu dan amal. Allah. Kita mencari ilmu, kita datang di masjid, kita belajar ilmu, lepas tu kita amalkan Allah. Kita akan merasa tenang, ketenangan. Kita melakukan ibadat pun kita rasa satisfied, kepuasan kita melakukan ibadat. Kerana ilmu dan amal. Allah. Zaman dulu, zaman saya belajar sekolah menengah dulu, Ustaz benar bawa satu syair. Syair ni bahasa Arab, puisi ada kalau kita Melayu. Dia kata ilmu bila amalin ka syajarin bila thamarin. Zaman saya dulu, dia kata pak lama dulu dah, masih ingat lah kepala lagi dia. Pak Ustaz kata al-ilmu bila amalin ka syajarin bila thamarin. Ilmu yang tidak beramal seumpama pokok yang tidak berbuah. Ilmu yang tidak beramal seperti pokok tak berbuah. Tak ada gunanya pokok tak buah. Nak buat apa pokok tak? Pokok yang tak berbuah nak buat apa? Pokok jantan ke tak buah ni dah.
Ada orang kata pokok jantan tak buah, pokok jering dia tak buah. Tebang buat arang lah. Nak buat apa? Daun banyak, buah tak ada manfaat apa. Begitulah ilmu. Belajar tu kau bukan main. Belajar. Dengar ustaz tu, ustaz belajar. Amal dok. Ada setengah. Ada setengah dia cari ilmu bentuk politik, ikut aluran politik dia. Ustaz yang suka ceramah jenis tu dia suka macam tu, mengikut keadaan. Ada setengah tu Malaysia dah ilmu Allah. Belajarlah di mana-mana, dengan ustaz mana, sama mana mufti majlis agama Islam tak hukum kata sesat, belajar aja. Maka begitulah tuan-tuan, Allah ilmu. Itulah kita belajar, kita manfaatkan. Mana kita guna ilmu, bila kita belajar kita guna ilmu. Allahu akbar. Ini paling bagus sekali. Ketenangan kita akan capai. Sebab tu orang kata as-sakinah wal waqar. Ketenangan. Saya rasa saya lah tuan-tuan, saya rasa bila kita hadir majlis ilmu, lepas kita solat Isyak, kita balik rumah, nikmat, kita rasa tenang, ketenangan Tuhan bagi. Dia lain kalau kita beribadat saja, ibadat anggota saja, ibadat hati tak belajar ilmu, balik, lepas tu mari Isyak, tak sama perasaan. The sense, perasaan yang Allah bagi. As-sakinah wal waqar ni Allah tinggi tuan-tuan. Baik, kita tengok lagi. Ilmu tidak ubah seperti pokok kayu. Ini kata Syekh Alawi juga. Dia kata ilmu tidak ubah seperti pokok kayu, manakala ibadat pula umpama buahan dari pokok itu. Itu mana ilmu tak ubah seperti pokok kayu. Ilmu ni tak ubah seperti pokok kayu. Mana pokok kayu? Pokok kayu pentingnya nak ada buah, ada pokoknya. Takkan nak buah tanpa pokok. Sebab tu kata Syekh Alawi, ilmu tidak ubah seperti pokok kayu. Udah Allah. Manakala ibadat pula umpama buahan dari pokok itu. Ibadat adalah buahan daripada pokok itu. Mana ilmu sebagai pokok, ibadat tu sebagai buahan daripada pokok itu. Maknanya penting. Pokok penting. Pokok lebih mulia dari buah sebab ia adalah asal dan terdahulu daripada buah. Dia kata pokok lebih mulia daripada buah. Sebab apa? Dia ada dulu, datangnya dulu pokok. Barunya ada buah. Sebab tu mulianya, sebab datang dulu. Masya Allah. Nak buah pokok dulu. Jaga pokok biar elok. Keluar hasil cantik. Tapi kalau pokok tak elok, tak jaga pokok, tak ada pokok, tak ada harapan nak boleh makan buah. Sebab tu lah dia kata, namun yang bermanfaat ialah buahnya. Pokok tu yang manfaat adalah buah. Buah yang bermanfaat. Pokok ada, tak ada buah, tak ada manfaat. Nak tebang apa arang. Maka sebab itulah buah adalah manfaat daripada pokok. Kita duk belajar ilmu, ada ilmu tak beramal, tak ada manfaat lah ilmu yang kita belajar. Ni tuan-tuan sayang dah. Patutlah kita belajar ni kena ada niat, nawaitu, ada target kita. Bukan sekadar belajar nak dengar. Tak apalah, saya nak dengar je ustaz mengajar. Nak dengar sampai Isyak, selesai balik. Sama-sama nak tunggu Isyak. Jangan tuan-tuan, kita kena niat, kita kena fokus, kita kena minta dengan Allah ilmu ni. Sebab tu kita tengok gelisah setengah orang tu dalam majlis ilmu, gelisahnya.
Kalau ustaz lama sikit bergelisah. Sebab bukan niat nak belajar ilmu, niat nak salat isyak. Tu bukan nak ilmu dah. Sebab tu belajar lama mana pun tak dapat ilmu. 10 tahun dah. Orang tanya apa tak tahu, tak pandai. Sebab niat tak ada. Kehendak pada ilmu tu tak ada. Ini sayang tuan-tuan. Ilmu ni bukan ustaz yang memberi, tapi Allah. Ustaz ni sekadar bagi tahu. Allah yang memberi hidayah. Inilah tuan-tuan. Sebab itulah di sini baik kata Syekh Alawi lagi, justru seorang itu hendaklah memperolehi dari dua perkara. Kata Syekh Alawi, seorang itu hendaklah memiliki dua perkara. Kena jaga dua perkara ni memang. Kena jaga sungguh dua perkara ni. Makna kita hendaklah memperolehi, kena usaha untuk boleh dua perkara ni. Ilmu dan ibadat. Ilmu dan ibadat memang kita kena concern betul-betul. Kena you dapat betul-betul. Tak nak sekadar duduk semayang, ibadat anggota saja tak nak. Sekadar solat jemaah saja, majlis ilmu tak nak ikut, tak nak. Nak dua-dua, ilmu dan ibadat. Ilmu dulu, dia tak sebut ibadat dulu, ilmu dulu. Ilmu. Tak. Sebab tu kita nak sibuk nak tanam musangking pun tanam lah. Nak sibuk nak tanam durian hitam pun tanam. Tapi jangan lupa dua perkara ni, ilmu dan ibadat. Tuan-tuan. Mintalah tuan-tuan jangan kita tinggal dua perkara ni, ilmu dan ibadat. Tak nak sekadar semayang, ibadat anggota tapi tak nak belajar, tak ambil berat tentang ilmu, tak nak, jangan tuan-tuan. Kerana ilmulah yang membaiki hati kita. Ilmu dikatakan ibadat, hati kita dapat pahala. Kita hadir majlis ilmu ni, kita beribadat, tapi ibadat hati kita ni comel. Kalau hati kita elok. Fizikal kita pun elok, hati kita pun elok, comel. Tapi kalau fizikal kita elok, handsome, tapi hati tak comel, Allah tilik di hati. Tak comel, Allah tilik hati. Kita ni tilik zahir, tapi Allah menilik hati kita. Maka sebab itulah dua perkara ni, walaupun kita sibuk walaupun kita banyak urusan, walaupun kita mempunyai pelbagai yang kerja, tapi jangan lupa dua perkara ni. Ilmu dan ibadat. Tutuplah ilmu. Kita belajar semua ustaz-ustaz. Sama mana ustaz tu tak difatwa oleh majlis agama kata sesat, kita belajarlah. Kita tak nak duk belajar dengan seorang ustaz ya. Orang 30 tahun duk belajar seorang ustaz aja ada. Hak setuju dengan ustaz seorang je, yang ustaz lain tak setuju, tak nak. Ruginya hidup di dunia. Kita belajar semua. Belajar, kita open, terbuka bab ilmu ni, kita belajar. Kerana ustaz besok dia akan membawa kita di akhirat, kita akan bersama. Sebab itulah dalam surah Yasin kita baca wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Maksudnya di hari ini kata Allah, kami telah memisahkan kamu, wahai orang-orang yang zalim, wahai orang-orang yang melakukan maksiat. Pada Allah Ta'ala di hari akhirat besok, Allah bagi dah ada orang yang beribadat kepada Allah dan orang yang dirhaka kepada Allah. Allah bagi. Di dunia ni kita tak nampak siapa baik dengan Allah, siapa tak baik dengan Allah, tak bezakan. Tapi di hari akhirat besok Allah bagikan dua barisan. Baris pertama nabi-nabi, malaikat-malaikat, nabi-nabi, ulama-ulama kita, guru-guru kita. Kita duduk belakang satu barisan. Allahu Akbar. Seronok. Sebab tu kita berkawan dengan guru ni,
Kata Rasulullah, al-mar'u man ahabba. Nah, mana kita masuk syurga dengan orang yang kita kasih, orang yang kita sayang. Dalam syurga besok, kita sayang guru kita. Nah, kita hormat guru kita. Kita masuk syurga dengan guru kita. Nah, satu barisan lagi, Dajjal, syaitan, Korun, Haman, Fir'aun. Allah minta jauhlah kita supaya tak duduk dalam barisan ni. Nah, takut-takut. Allah bangun-bangun, sedar-sedar kita duduk dalam barisan ni. Allahu akbar. Ya Allah min zalik. Mintalah jauh dengan Allah. Itulah kita belajar dengan guru. Sebab tu bila kita belajar dengan guru ni, dia kata kita bukan setakat ilmu, tapi dia kata musahabatus salihin. Kita bersahabat dengan orang soleh. Nah, ustaz sibuk nak kita nak berkawan dengan dia. Hoi, bukan senang. Ada setengah tu nak ceramah sana. Sibuk ustaz. Ada setengah yang jenis dok bomo, ada bomo hatu. Kau tak ada nak berkawan dengan dia. Ke sana ke sini. Tapi kita boleh hadir dalam majlis ilmu dia. Dikira kita bersahabat dengan dia, dengan ustaz. Kita hadir majlis ilmu ni, dikira kita bersahabat dengan ustaz. Dan kita menjadi hati kita, Allah bagi bila kita bersahabat dengan ustaz-ustaz ni, hati kita jadi lembut hati kita. Hati kita mudah kesian belah, tak jadi rakus, tak jadi arogan, tak jadi kasar. Hati kita jadi lembut. Begitu juga kita gosok kepala anak-anak yatim, gosok. Itu juga lembut hati kita. Nah, patutlah kita boleh hadir majlis ilmu ni, tuan-tuan. Allah. Nah, dikira kita boleh berkawan dengan ustaz-ustaz. Baik tuan-tuan, dua perkara. Jangan sekali kita lepaskan ilmu dan ibadah. Baik, kata Syekh Alawi lagi, justru malah seorang itu hendaklah memiliki 4 perkara. Tadi memperoleh usaha mendapat, kita usaha mendapat, dan memiliki. Bila usaha kita dapat, dan memiliki kita milik. Bila kita milik, alhamdulillah. Kita hendaklah miliki 4 perkara. Kita kena milik 4 perkara. Pertama, ilmu pengetahuan. Bila kita usaha dapat, kita miliki ilmu pengetahuan. Bila kita belajar Allah tentang apa, tentu kita dapat ilmu bila kita belajar. Bila kita belajar dapat ilmu, dan bila kita dapat ilmu kita amal. Sedap kita amal ilmu. Kita beramal dengan ilmu, kita akan merasa puas hati. Dan seterusnya, ikhlas, tuan-tuan. Kata Syekh Alawi, kita kena miliki 4 perkara: ilmu, amal, dan ikhlas. Dan ikhlas kepada Allah. Kalau tak ada ikhlas, tak ada makna kita beribadat dah. Tak ada lah kalau tak ada ikhlas kepada Allah. Kita sekadar nak tunjuk ibadat, tak menjadi, tuan-tuan. Lepas tu kita bukan dipush oleh seseorang. Sengah tu datang jauh dah, datang Masjid Ridwaniyah ni. Bukan dipush kerana seseorang, tak, tapi kerana Allah. Rindu kepada Masjid Ridwaniyah. Ramai yang rindu. Ada setengah tu memang sanggup tinggal masjid di dekat rumah, datang sini kerana ada majlis ilmu. Allah ni ikhlas kerana Allah, bukan kerana nak mudah tahlil dah. Bila datang solat ni jumpa imam, nanti senang dah nak ajak tahlil, tak. Kerana Allah, kerana Allah. Ini masya-Allah. Sebab tu kita nak ikhlas kerana Allah.
Kalau kita buat apa-apa tak ada ikhlas, dia kata jadi syirik. Dia kata tak ada ikhlas ni ya syirik. Tapi syirik kecil, bukan syirik besar. Syirik besar ni yang panggil asyirkul akbar. Syirik besar ni boleh bawa kepada kufur. Ni syirik kecil. Syirik kecil ni ia berkongsi, Syirik ni mana berkongsi, syirik. Ia berkongsi. Nak bagi contoh kat tuan-tuan, macam kita dapat jemputan jamuan kenduri, jemputan kenduri di majlis perkahwinan anak kawan kita. Katakanlah pada tarikh sekian-sekian, dan kita niat dah nak pergi, kita memang azam nak pergi, memang kawan baik nak pergi, dan kita pun dah azam dah nak bagi 50 pada nak pergi pada majlis kawan kita, dan ra'i dia nak bagi 50. Itu memang ikhlas awal kita, rancang awal ikhlas kita nak bagi 50. Tiba-tiba hari tu kita pun pergilah. Hari konduri itu kita pergi. Kita pergi. Bila kita pergi, kita pun makan, kita berjumpa dia pun layan kita. Dan kita pun makan, tiba-tiba bila kita nak balik, kita nak bagilah duit yang 50 yang kita rancang nak bagi kepada kawan kita tadi, sahabat kita tadi. Tiba-tiba ada bersama dia duduk bersama dia tu YB, seorang YB yang berhormat, ada bersama dengan dia. Kita pun segan dah nak bagi 50, berubah dah lah. Nak bagi 50, hai, segan, malu. Duit pun tak ada masuk envelope. Mana? Tak masuk envelope, tak masuk sampul. Nak bagi 50, tak menjadi, malu. Up jadi 100. Kita pun up 100. Pada asal kita bagi 50, tapi up kerana YB malu. Bagi 100. Itu dia panggil kongsi. Yang 50 tu ikhlas kerana Allah. Yang 50 lagi tu kerana YB dah, kongsi. 50 lagi tu kerana malu ke YB, tambah 50. Padahal hak asal tu ikhlas 50. Ini dia panggil kongsi. Sebab tu tuan-tuan, dan mana ibadat kita dah ikhlas dengan Allah. Bukan ibadat kita tu tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibadat kita tu kena betul-betul fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tak boleh dalam kita beribadat kepada Allah. Sebab tu dia kata ada tauhid uluhiyah, ketuhanan Tuhan. Lillahi ta'ala. Ada usalli fardal maghribi 3 rakaatin adaan lillah, karena Allah. Aku tunai karena Allah, bukan karena lain, karena Allah. Sebab itulah Islam ni dia nak keikhlasan kita. Karena Allah. Niat karena Allah. Karena Allah, karena Allah. Karena Allah nak menilai di segi hati kita, keikhlasan kita dengan Allah. Dengan Allah kita tak boleh kongsi-kongsi. Dan nak kongsi kerana ni sikit, kerana Allah tak boleh. Totally kerana Allah. Allahu Akbar. Inilah tuan-tuan, betul-betul kita kena kerana Allah, tak boleh kerana lain. Tak boleh. Kita kena betul-betul. Dan inilah ulama mengatakan ikhlas ini adalah satu benda yang putih yang duduk di atas kain yang putih. Satu benda yang putih duduk di atas kain yang putih. Memang payah nak cari dah. Benda yang putih yang duduk di atas kain yang putih. Kalau benda hitam nampak selalu senanglah nampak. Mana kena usaha nak dapat ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan. Sebab itulah dalam kita melakukan ibadat kepada Allah, kita kena khalis lillah, bersih kerana Allah. Tak bersih kerana Allah,
Bila kita bersih kerana Allah, kita duduk Kuala Dar pun kita datang sini. Kalau kita kerana Allah, bukan kerana lain. Kita duduk talang tersusun pun datang sini kerana kita ikhlas dengan Allah. Tak, bukan kerana sesuatu, bukan kerana lain, bukan kerana seseorang, bukan kerana Allah. Kita boleh datang, tuan-tuan. Allah, inilah tuan-tuan. Sebab tu kata Syekh Alawi, kita kena ada sifat ikhlas kepada Allah. Inilah sifat bersih betul kerana Allah. Nah, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah. Dan satu lagi kata Syekh Alawi, satu lagi, nah, ada 4 kita kena memiliki. Pertama, ilmu pengetahuan, amal ibadah, ikhlas dan takut kepada Allah SWT. Takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Ini takwa kepada Allah. Nah, takwa, takut kepada Allah. Takut. Kadang-kadang orang kata, tuan, boleh tak tolong sign ni? Saya nak bagi 4 juta. Tak? Kalau tak ada sifat takwa Allah ni, itulah kena ada takwa, takut kepada Allah. Tuan, ni tolong sign ni surat ni. Bagi 1 juta, bagi 1 juta. Rasuah ni, Allah. Ada pegamping dia pusing-pusing. Tapi ada sifat takwa. Ya Allah, maaf ya Allah. Allah, saya tak nak ya Allah. Ini 1 juta ya Allah, 10 sen pun tak nak. Ini rasuah ya Allah. Apa gunanya ya Allah, ya Allah. Ini orang takwa, ada sifat takwa kepada Allah. Takwa. Ada setengah tu, tak apalah, nanti saya tak sign lagi lah, saya balik dululah. Balik fikir dulu. Balik renung. 2 juta. I've never got it. Tak pernah dapat 2 juta. Tengok. Allah ya Allah. Allah. Astaghfirullah, minta maaf ya Allah. Astaghfirullah, tak nak ya Allah. Tak nak. Ini tuan-tuan. Itulah kena ada sifat takwa kepada Allah. Takwa. Tak ada, kalau kita tak tolak dengan sifat takwa ni, kita akan jadi binasa, tuan-tuan. Ibadat kita burn habis kalau kita tidak takwa kepada Allah. Dia serang. Syaitan menyerang kita daripada setiap penjuru. Daripada ibadat. Syaitan bila kita datang solat, kita berasa, saya ni hebat juga. Boleh datang solat jauh-jauh, 5 waktu selalu datang solat. Orang lain mana datang, serang dah, syaitan menyerang dah kita. Lepas tu kita tolak, astagfirullah, dah, dia lebih baik lagi dah pada saya. Dia boleh solat tahajud lagi. Saya ni apalah. Kita cepat-cepat tolak dengan sifat takwa kita tu. Kalau tidak kita akan jadi ujub. Apa ujub, tuan-tuan? Ujub ni hairan kepada diri sendiri. Hairan kepada diri sendiri. Terasa, terasa. Kadang-kadang dengan kebun durian pun boleh jadi. Kita ada kebun durian banyak, orang lain tak ada. Terasa juga, saya ni Allah banyaknya durian. Berapa ekar. Orang lain mana ada. Nak makan pun susah orang lain. Dia datang juga, hebat juga saya. Ni dia panggil ujub. Inilah hairan kepada diri sendiri. Bila kita ada sifat hairan ke diri sendiri ni, ibadat kita ibadat kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, ini tuan-tuan. Sebab itulah benda halus sama dengan kita beribadat halus, tuan-tuan. Waktu tahajud halus. Kita dah sedar dah pukul 4 pagi. Tak apalah, tidur dulu, nanti jam sikit. Bila tidur dah, orang azan subuh. Halus memang. Allah, halus sangatlah, halus. Kita nak mendapat waktu yang istimewa tu. Allah.
Nak dapat yang common, kebanyakan orangnya subuh baru bangun. Tu biasa. Tapi yang nak sebelum subuh tu 4 pagi. Mana? Bila kita bangun pukul 4 pagi, kita tengok langit cerah, ada kita tengok. Kadang-kadang ada langit gelap, kita tengok Allah. Allah sedang menerima taubat hamba Allah pada masa ni. Nah, kita teringat merenung Allah, ya Allah. Uginya kalau kita tak dapat bangun, Tapi ya Allah, masa istimewa ni sekejap dah. Kita dah, Allah dah bagi dah, sedar dah pukul 4. Tak apalah, tidur sikit lagi Nah. Bila tidur, sedar-sedar azan subuh dah. Habis tak boleh. Time masa yang istimewa tu, Allah Maha, tuan-tuan. Sangat Maha. Lepas tu jadi common. Biasa kita, Allah layan kita seperti kebanyakan orang. Tapi kalau kita boleh bangun pagi, pukul 4 pagi, 3:30 pagi, Allah layan kita lain, tuan-tuan. Nah, Allah melayan kita. Mungkin Allah bagi kita meninggal di hari Jumaat. Mungkin Allah layan kita istimewa. Kerana kita bangun pukul 4 pagi, tapi kalau kita subuh, tu biasa. Tu dia panggil kalau naik kapal terbang kelas ekonomi semua, bukan first class dah. Bukan first class, it's not the first class, bukan first class. Kelas ekonomi, kelas common, kebanyakan orang biasa. Ni susah, tuan-tuan. Allah memang bukan susah, ujian kita nak bangun pukul 4 pagi. Tatajafa junubuhum anil madai yad'un rabbahum khaufan wa tama'a. Sanggup tinggal tempat duduk, bangun solat, dah berdoa khaufan wa tama'a, dengan takut lagi. Banyak lagi berdoa, takut dengan takut. Khaufa wa tama'a, dan berdoa lagi. Ya Allah. Bagaimana kalau kamu tak terima taubat, ya Allah? Kita merasa, Allah, bagaimana kalau Allah tak terima taubat saya, ya Allah? Kepada siapa saya nak mohon keampunan, ya Allah? Kita akan berdoa dengan keadaan kita khaufa wa tama'a, takutlah kita berdoa. Ini, tuan-tuan, sebab itulah Allah layan lebih. Allah layan kita lain. Mereka yang dapat bangun waktu pagi, subuh. 3:30 pagi, 4 pagi. Tapi kalau kita tak betul-betul jaga, dia akan terlepas. Habis. Terlepas lalu. Allah sayang, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, Allah, kita kena ada sifat takut kepada Allah. Allah kadang-kadang ada juga sebab kita belajar jadi megah, kita belajar dapat PhD, kita belajar dapat profesor, Profesor Emeritus, Profesor Anjo, kita jadi megah. Tu bila kita ada sifat takwa, kita boleh tolak. Allah, aku dulu lahir daripada mak tak tahu apa. Mak lahirkan mula-mula dulu apa, aku tahu, aku tak. Allah, tak ada apa pun aku ni. Tak ada apa, mak lahir mula-mula mak dilahirkan merah-merah. Allah, apa yang aku nak megahnya? Kita cepat-cepat tolak. Kau tidak, teruk. Ibadat kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita nak ada sifat takwa ni. Kena ada sifat takwa. Inilah sifat takwa ni. Ni kadang-kadang sifat takwa ni seolah dia pergi ada, tak ada. Itu dikatakan iman, iman kurang, yazid wa yanqus, iman ni bertambah dan kurang. Kadang-kadang kurang. Ada yang time mari comel, tapi ada yang comel sama iman, iman
Dia panggil an-numu, orang kata an-numu, sentiasa segar keimanan kita, segar. Lalu Allah ni comel sungguh, tuan-tuan. Inilah yang kita nak, tuan-tuan. Kita nak takut kepada Allah. Takut. Sifat takut biar ada. Allah minta maaf lah, saya takut. Tapi ada. Oh, kalau tak ada sifat takut kepada Allah. Nah, tengoklah, tak ada sifat takut. Banyak kita tengok benda-benda yang berlaku. Pencurian. Nah, ada yang yang melakukan pecah rumah dan sebagainya. Di mana takwa? Tak ada dah pada masa tu takwa. Tak ada. Yang hairannya, tuan-tuan, saya dulu pernah tinggal di Terengganu dulu, jadi pensyarah Kuza dulu, Terengganu. Saya pun mengimarah sebuah surau untuk mengajar, sebuah surau. Di surau, di keliling surau tu kita pakai penudung lokang tu, pakai besi ya. Samalah besi yang kita tengok tu. Si petok untuk tudung kan, daripada sapoh jatuh ke dalam lokang, tersumbat dan sebagainya. Jadi itulah, bila datang solat, bila maksud solat isyak, ada solat isyak, datang solat, pagi besok dah habis dah, tak ada dah. Penutup lokang ni dah habis, muat lori pergi dah. Seolah dia datang solat tu tengok, dia tengok dah. Dia tak ada takwa kepada Allah, tak ada takwa. Dia datang solat, dia tengok dah. Di mana penutup lokang, kat mana, ada berapa dah. Lepas tu ambil habis, muat lori, ya pergi. Dia datang solat isyak, tamu. Datang pula pukul 2 pagi, 3 pagi, ambil habis. Allahu Akbar, itulah, tuan-tuan. Jadi keimanan, mana waktu solat dengan tak ada takwa kepada Allah, solat tak ada roh dah, solat gitu jelah, tak ada. Tengok dah, datang nak tengok. Lepas tu kau habis. Allahu Akbar, ya zubillah min zalik, ya Allah. Itulah kita kena ada sifat takut kepada Allah. Sifat takut ni kena ada. Pernah dulu, tuan-tuan, pernah dulu kita dengar kisah ni, memang famous. Sayyidina Umar ni, dia orang waktu dia menjadi khalifah, dia orang bandar Madinah. Dia ronda bandar Madinah, malam-malam dia ronda bandar Madinah. Bila dia ronda di sebuah rumah. Ada sebuah rumah di tengah malam pada masa tu mungkin pukul 2, pukul 3 pagi pada masa tu. Mak dengan anak sedang bercakap. Sayyidina Umar dengar. Kata mak kepada anak, campurlah anak air itu dengan susu. Supaya susu tu jadi banyak sikit. Kita jual lah, untung lah kan, susu banyak. Kata mak pada anak. Anak kata, mak, Allah tak boleh mak. Kalau tahu di Sayyidina Umar, marah Sayyidina Umar akan marah perbuatan begini. Jawab mak dia, mananya nak Sayyidina Umar? Sayyidina Umar tak ada. Mananya Sayyidina Umar tak ada. Bolehlah kita campur. Anak dia jawab pula, mak, walaupun Sayyidina Umar tak ada, tak nampak, tapi Allah nampak mak. Allah tengok mak. Perbuatan yang tak elok ni Allah tengok. Allah. Mak dia pun diam. Sayyidina Umar dengar dialog antara anak dan ibu ni. Jadi cerita akhir sekali, tuan-tuan, Sayyidina Umar pergi pinang anak perempuan ni dan menjadi menantu beliau. Allah Akbar. Kerana ada sifat takwa, takut, tak tergamuk nak buat. Tak tergamuk. Ada satu cerita, ni cerita je nak cerita je lah.
Waktu dulu saya belajar UIA, belajar UIA, buat master UIA. Pada masa tu mula-mula UIA ditubuhkan, dia buka program master dan PhD. Dia buat banyak, dia taja pelajar luar. Nah, antara pelajar yang dia taja tu daripada Senegal. Jadi nak ceritanya, pelajar Senegal ni dia duduk sekali dengan pelajar Indonesia. Sama-sama buat master. Pelajar Senegal ni dah nak nulis tesis dah. Ada last subjek dia dah. Ada satu course dia ambil, habis satu course tu dia menulis. Dan dia boleh master. Daripada Senegal, dia Senegal. Dan ni daripada Indonesia. Dia duduk sekali. Dua tu. Duduk sekali. Tiba-tiba, waktu tahun baru ni Senegal ni dia pergi minum arak. Nak pergi minum arak di KL. Pada masa tu tinggal kat Bangsa. Dia dekat dengan KL. Dia pergi minum arak. Balik mabuk. Sedangkan dia ambil kos Islamic Living Knowledge, pengajian Islam. Tapi Allah hidup mabuk. Nak. Minta maaf, nak azan dulu tuan ya. Masuk waktu dah tak? Lewat sikit kuliah saya. Nak teruskan ya. Kena azan dulu ya. Nak. Allah.
Jadi sebenarnya tuan-tuan, saya tak tahu sebenarnya lepas azan kena berhenti selalu dah. Tapi tak apa kita berhenti. Semua saya nak ada sikit lagi. Yang tu tak apalah kita sambung. Jadi saya nak ada hasrat dengan tuan-tuan. Nak cerita sikit ya, setengah minit ya tuan-tuan. Saya ni sedang mencari dana untuk membangun sebuah mahat tahfiz di Lawin tuan-tuan. Saya bentang sejadah di luar tuan-tuan. Koko siapa yang boleh membantu untuk sekolah saya mahat tahfiz Dr. Azmin Lil Irsyad Ad-Dini di Lawin tuan-tuan, insya-Allah. Saya sedang kumpul untuk membeli tapak. Sekarang ni kita dana tapak. Sejual satu tapak tu RM30 tuan-tuan, satu kaki persegi. Jadi untuk itu saya setakat ni dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin.